tarikh yang diberi oleh Profesor Syed Najib 4 Rejab 702 Hijrah bersamaan 22 Februari 1303. Ya. Jadi kita telah merayakan Islam di Terengganu, 8 abad Islam di Terengganu pada satu ketika. Untuk melihat tadi. Daripada ini dan batu bersurat ini telah pun diisytiharkan sebagai World Memory Register oleh UNESCO pada tahun 2009. Atas kriteria apa? Ya, bila kita calonkan batu ini untuk dicalonkan oleh UNESCO, pada UNESCO kita menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama kita kata jawi yang terawal di dunia. Ya, tulisan jawi yang terawal di dunia. Yang kedua, sejagatnya dari segi perdagangan. Timbulnya tulisan jawi ini disebabkan kedatangan Islam melalui perdagangan ke alam Melayu. Yang kedua yang ketiganya dari segi keaslian bahan itu sendiri. Ya, itulah 3 kriteria kita di UNESCO dan alhamdulillah kita dapat iktiraf dari UNESCO. Jadi inilah tarikh 1303 ini. Kalau kita lihat sebelum pada ini, ramai di antara kita menyatakan inilah bukti kedatangan Islam ke alam Melayu. Tapi yang sebenarnya 1303 itu merupakan tarikh pengisytiharan Islam sebagai agama rasmi bagi benua Terengganu dan pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan zina, hutan piutan. Cuba kita bayangkan, kalau kita katakan Islam datang tahun 1303. Kalau baru datang itu biasanya kita mengajar tentang mengucap 2 kalimah syahadat. Ini pelaksanaan ni. Ya. Berapa lama kita perlu ambil masa untuk mengajar anak-anak kita menulis, mengenal tulisan, membaca dan sebagainya. Itu kan proses yang panjang. Ya. Di sini juga menunjukkan pada kita bahawa kebolehan masyarakat tempatan pada waktu itu, walaupun di situ Raja Mandalika Sri Paduka Tuan atau Tuhan yang mengisytiharkan itu. Tetapi mungkin yang menulis itu orang lain ataupun dia sendiri. Di sini kebolehan tempatan yang kata tadi, bagaimana mereka melihat datangnya Islam, maka datangnya huruf-huruf Arab. Ya. Tetapi huruf-huruf Arab tadi ada yang tidak boleh mengeja dalam bahasa Melayu. Ya, contohnya kita nak eja gajah, nak eja gigi, tak ada ga dalam Arab. Ya, kaf tu ada, hamzah tu dibuang ditaruh titik, dijadikan ga. Ya. Nak eja nyanyi, nyanyuk, nyala dan sebagainya tak ada nya. Yang ada minum 1 titik ditambah 2 titik menjadikan nya. Boleh kita eja. Sebab itulah kita dapati bila wujudnya tulisan Jawi membolehkan Islam ini berkembang begitu pesat sekali di alam Melayu. Dan ini menjadi suatu kemegahan kepada kita lah orang Melayu sebenarnya. Ini jati diri kita sebenarnya, identiti Melayu. Satu tulisan yang kita lahirkan. Ya? Walaupun kita kata ada beberapa negara, kalau kita lihat hari ini menggunakan huruf Arab sebagai tulisan mereka. Kalau kita tengok kita Hindustan, itu bukan huruf Arab, Urdu itu menggunakan aksara Arab. Parsi satu lagi, dan Melayu. Ada satu lagi setengah di Afrika Utara. Itu yang 4 negara yang menggunakan tulisan huruf-huruf Arab ini menjadikan bahasa mereka, tulisan bahasa mereka. Okey, ini mungkin di antara kita dia pelajar yang pernah melihat atau tidak batu bersurat inilah buku batu bersurat. Tadi yang Profesor Datuk ni telah menyatakan bahawa saya pernah diajukan soalan, kenapa selama ini tidak ada orang bercakap atau tidak ada fakta, tidak ada tulisan tentang batu bersurat. Saya menyatakan kemungkinan kita melihat batu ini tidak penting pada kita.
Ya. Bila tidak penting pada kita, mungkin kita tidak perlu lihatlah, tidak perlu kita usik, tidak perlu kita bongkar kat situ. Ya. Tapi apabila kita dah melihat ada kepentingan pada sini, pihak museum telah mengadakan 5 kali seminar. Ya. Daripada batu bersurat Terengganu, kita tukar nama baru pada batu ini, resolusi kita batu bersurat Piagam Terengganu. Sebab ini undang-undang. Ya. Undang-undang. Banyak batu bersurat dalam Melayu ni. Tetapi yang menggunakan tulisan Jawi, inilah yang terawal. Dan kita lihat batu ini, kalau kita lihat satu lagi yang menjadi masalah pada saya, setengah-setengah orang bila letakkan batu ini untuk dibuat iklan dan sebagainya. Sebab batu ini untuk makluman ada 4 side, 4 bahagian. Kita tak tahu yang mana satu muka pertama, 2, 3 dan 4. Sebab tu kadang-kadang kata saya nyatakan bahawa awak salah ni buat panel banting ni, awak tunjuk punggung kat orang. Ya. Sebab kita tak tahu yang tu kata ni kita kena kenal. Bila kenal tu baru kita dapat menilai dekat mana letak benda itu. Ya. Belum kita lihat lagi segi bentuk dia susunan tulisan. Ya, 2 muka surat secara horizontal melintang, 2 muka lagi secara vertikal. Itu pun satu keunikan kaedah bagaimana mereka boleh memikirkan itu. Ya. Banyak benda. Tulisan-tulisan begitu juga, perkataan-perkataan yang ada dalam itu juga ada lagi yang belum kita dapat tafsirkan dengan sejelasnya. Di antara satu ni ada 2 yang belum orang sentuh, saya kata itu dalam itu dalam perbincangan, ialah laba, lam alif, ada sabdu ba, laba, ba alif. Apa itu orang tak sebut pun, di luar kolom dia ni, kau tengok kat sini ada kolom tu, di luar kolom tu laba tu orang tak sentuh lagi. Kenapa dia letak perkataan laba tu? Kalau laba ni untung, kalau laba ni orang Terengganu labah-labah. Itu pun boleh kita tengok. Banyak perkara kita yang belum terungkai, walaupun telah 5 kali kita buat itu belum disentuh lagi. Ini kita akan polemikkan lagi perkara ini agak. Okey, sebab itu kita dapati, kita melihat kedatangan orang Islam, oleh kerana Islam telah menjadi agama rasmi bagi di Kuala Berang waktu itu. Kedatangan pendakwah-pendakwah awal Terengganu juga bermula di kawasan Kuala Berang. Tahun kita lebih kurang sebab saya ambil 1588 ini oleh kerana Syarif Muhammad Al-Baghdadi, makam yang berada di Patasyid di Pinagor, merupakan moyang kepada Tok Pulau Manih, Syarif Abdul Malik bin Abdullah. Kalau kita ambil tarikh Abdul Malik dengan Tok dia ada 4 generasi. Kita mengatakan bahawa 4 generasi biasanya dia dalam lingkungan 30 tahun hingga 40 tahun. Dia 120 tahun. Jadi itulah lebih sekitar. Dia penumpuan kita kata. Waktu ini. Daripada 1300 nak pergi kepada Sultan Zainal Abidin pertama 1708. Yang saya kata tadi gap lagi. Jadi banyak sangat lubang-lubang lopong-lopong tadi yang perlu kita buat kajian yang lebih lagi untuk kita sambungkan masalah-masalah tadi. Dia penurunan kita tengok ni, Syarif Muhammad Al-Baghdadi, kemudian anaknya Syekh Abdul Qahar di Kapun Temeh, cucu pada Syarif Muhammad ialah Syarif Abdullah Tok Pauh, yang juga ada pendapat menyatakan mereka ini Tok Pauh juga terlibat dalam penabalan Sultan Zainal Abidin yang pertama di Kapun Tanjung Baru. Kapun Tanjung Baru dan Kapun Pauh berdekatan, berdekatan. Barulah Syekh Abdul Malik Tok Pulau Manih yang juga merupakan mentua kepada Sultan Zainal Abidin yang pertama. Tapi dalam pada itu, kata tadi, kalau kita balik pada batu surat tadi yang 1303, kalau 1349 ada lagi yang kita perolehi daripada Wan Taiwan ni, yang bukunya tu Tao Ching Liu, dia menyebut bahawa Tin Chialu ni ialah Kuala Terengganu. Ini disebut, ini pun boleh kita tafsirkanlah, sebuah pulau 3 segi. Pulau 3 segi. Tapi kalau kita lihat, kalau kita datang daripada laut melihat bumi Terengganu atau melihat peta Terengganu ini merupakan sebagai sekeping kek, sekeping kuih
Orang Terengganu kata caing, mana dipotong-potong-potong, ya, oleh sungai-sungai yang ada. Ada 12 sungai di Terengganu ini. Daripada Kemaman sampai ke Besut, berapa sungai tadi? 12 sungai. Mana 12 keping kek kita ada. Ya, himpunan kek-kek ini menjadikan, ya, negeri Terengganu. Ini dikatakan mungkin dia datang satu pada dia kuala sungai saja, ya. Dikatakan situ dia kata pulau 3 segi, tanah tidak subur, tapi dia kata ya habis miskin cukup makan. Okeylah kan? Okeylah kan? Dia kata pas musim bunga di negeri China, hujan lebat di sini. Ya, mungkin waktu musim lah bulan 12, ya. Kemudian yang satu lagi yang kita kata yang kita dapat, ya, perolehi maklumat daripada seorang Sami, ya, penulis Sami Buddha daripada Jawa, iaitu Prapanca pada tahun 1365, ya. Dia tentang kerajaan Majapahit. Ya, kalau kita masuk ke kerajaan Islam 1303 sekarang 1365, walaupun waktu itu Majapahit, ya, merangkumi, kita jajah Majapahit merangkumi, dia kata itu Terengganu dan Dungu, ya. Tetapi dari segi perkembangan Islam tidak terencat pada waktu itu, sehinggalah kita kata 1414 tadi kerajaan Melaka ditubuhkan, maka perkembangan Islam terus berkembang, ya. Okey, kenyataan lain yang menyebut tentang pemerintah Terengganu yang paling masyhur ialah tentang Megak Panji Alam. Dan ini banyak cerita, yang menyatakan yang ada orang berbalas dengan orang Melaka, yang mengatakan orang Melaka penakut. Ini dan ini ambil inilah, ya. Pada semasa pemerintahan Sultan Mansur Shah, seorang panglima, daripada kerajaan Terengganu yang bernama Megak Panji Alam dikatakan telah dibunuh, ditikam oleh satu, ada 2 besi sini, ya. Satu oleh Han Tuah di Indrapura. Indrapura inilah lama negeri Pahang, ya. Inilah untuk merebut Tun Teja. Aku tengok cerita tu memang lain ceritanya. Kemudian ada juga menyatakan bahawa Megak Panji Alam juga dibunuh oleh Han Jebat dan Han Kasturi. Ada 2 besi ini, kayak Han Tuah dan juga sejarah Melayu, ya, kayak Alam Melayu. Ini pun boleh, ya. Kita masih juga mencari-cari di mana letaknya makam Megak Panji Alam, ya, Megak Panji Alam dekat mana. Kita telah cuba, pihak museum telah cuba melihat ini, dan akhir-akhir ini kita dapat maklumat terbaru. InsyaAllah kita akan cuba tengok kat mana ada. Dia kata dia pernah melihat satu batu nisan pada masa muda-muda dulu menulis, ya, Megak Panji Alam, ya. Kita akan cuba cari, ya. Kemudian semasa pemerintahan Sultan Alauddin Shah di Ayat Shah di Melaka, ada satu lagi pemerintah Terengganu yang bernama Telanai Terengganu. Telanai Terengganu, sebab tu ada nama sekolah sekarang ni, ya, Sekolah Menengah Tun Telanai di Padang Maiding, ya, Padang Maiding, ya. Ini dikatakan, telah dibunuh oleh Sri Akadiraja atas titah Sultan Muhammad Pahang, ya. Oleh kerana Sultan Muhammad ni merupakan adik-beradik Sultan Rodwing, ya. Ini ada sedikit lah. Dan anak kita kena anak cucu Telanai tidak ada di Terengganu, tapi Megak ada, ya. Megak banyak lagi di Terengganu. Telanai saya tak jumpa lagi. Yang masih ada, ya, semua lagi ke Melaka. Okey, kita melihat dulu Portugis datang ke tanah Melayu tahun 1509 ala pada suara waktu itu. Kemudian apa sudah bukan telah menaklukkan Melaka 1511. Jatuhnya kerajaan Melaka, ya, di Melaka, tapi kerajaan telah berpindah ke Johor Lama, ya. Johor Lama yang berakhir dengan Sultan Mahmud Makat Julan, ya. Tapi pemerintahan itu Johor Lama, dapati ada seorang bendahara daripada Johor yang bernama Tung Habib Abdul Majid. Ini yang bendahara ni orang yang kedua lah, ya, daripada Sultan, ya. Pada masa itu sudah ada, ya, dihantar seorang pembesar daripada Johor Paduka Seri Rama untuk memerintah sekitar Sungai Terengganu, tapi pusat pemerintahannya berada di Kuala Berang, ya, di Kuala Berang. Itulah, ya, kita melihat ni, dan dalam slide saya menyatakan bahawa keturunan Musa tadi silih berganti, ya, memerintah Terengganu, ya, menjadi wakil pada kerajaan Johor, ya. Yang terakhirlah itu ialah Tun Sulung. Tun Sulung ini ialah Sultan Abdul Jalil Johor,
anak kepada Tun Habib Abdul Majid. Sultan Tun Sulung ini telah menjadi Sultan Johor, iaitu Sultan Abdul Jalil Ayat Shah pada tahun 1699 hingga 1720. Anak Tun Sulung telah dihantar Tun Hasan menjadi pembesar di Ulu Terengganu. Kalau kita pergi ke kawasan Kuala Berang, banyak kita dapati makam-makam lama yang terdiri daripada besar-besar tadilah Tun Zain Indra, yang masih ada makam-makamnya di kawasan Ulu Terengganu. Semasa Tun Zain inilah dikatakan bahawa kawasan Terengganu ini dibagi kepada anaknya 3 beradik untuk memerintah beberapa wilayah ataupun daerah-daerah. Tun Yuan menjadi bendahara di sebelah hulu, Tun Sulaiman ataupun Tok Raja Kilat pembesar di kawasan Pantai Layang, itu Balik Bukit. Tun Ismail banyak ini teknikal di kawasan Tersak. Kemudian barulah kita dapati pada tahun 1708 Sultan Tun Zainal Abidin telah ditabarkan di Kampung Tanjung Baru, Kuala Berang. Penabalan ini juga ada 2 versi sebenarnya. Kalau mengikut Tupatun Nafis, ingat sebelum tabalan Sultan Mizan Zainal Abidin, kalau kita tengok sasilah kerajaan Terengganu memang 1726, Sultan Zainal Abidin ini. Tetapi alhamdulillah bila kita telah menemui sekeping duit emas, yang bertarikh, saya akan tunjuk nanti, kita ubah tarikh pertabalan Sultan Zainal Abidin pertama kepada tahun 1708. 1708 ini Zainal Abidin ditabarkan oleh Raja Petani, Raja Petani Nan Chayang. Kemudian yang tahun 1726 tadi dikatakan ditabarkan oleh Raja Tua, itu Dai Menapuk daripada atas titah Sultan Sulaiman daripada Johor. Jadi ada dua tarikh sebenarnya, tapi hari ini kita tetapkan kita gunakan yang pertama sebab sudah ada bukti, sudah ada bukti kat situ. Sultan Zainal Abidin pertama telah diputerakan pada tahun 1677 di Johor lama. Okey. Ini bila saya sebut kenapa kita gunakan tadi, ya kita katakan pertabalan yang pertama kita anggap sebagai sesuatu yang penting pada kita. Ini merupakan kris panjang Nan Chayang yang dianugerahkan oleh Nan Chayang kepada Zainal Abidin pertama, dan ia menjadi salah satu regalia Kesultanan Terengganu sehingga kini. Dan kita lihat perpindahan pergerakan Sultan Zainal Abidin pertama daripada mula dilantik 1708, baginda telah membina sebuah istana daripada kayu bertamahan di Tanjung Baru. Kemudian berpindah ke Kampung Langgar, Kuala Berang juga. Berpindah lagi hilir ke Kuala, ke Kampung Pulau Manis. Pindah lagi ke Cabang 3 dan akhirnya menetap di Kampung Kota Lama, di kaki sebelah Bukit Keledang. Baginda mangkap pada tahun 1733 dan dimakamkan di atas Bukit Keledang, balik Bukit Kuala Terengganu, sebelah Hotel Sri Malaysia, satu bukit kat situ. Itu makamnya kat situ. Dan kemudian kita melihat bagaimana senario membawa kepada pertabalan Sultan Zainal Abidin yang pertama. Saya kata itu ada 2 versi kat sini. Tupatun Nafis menyatakan bahawa Tun Zainal Abidin di atas takhta dinaikkan takhta oleh Raja Tua, Dai Menapuk atas titah Sultan Sulaiman pada tahun 1726. Tapi daripada manuskrip peringatan Raja-Raja Johor hingga ke Riau, Lingga, Singapura, Pahang dan Terengganu, Tun Zainal Abidin ditabarkan oleh Nan Chayang, Raja Petani pada tahun 1708. Kita flashback lagi ke belakang bagaimana kita tadi
Okey, duit kupang duit kupang emas ada menyebutkan kat situ sebelahnya Khalifatul Mukminin Sultan Zainal Abidin, 1120 Hijrah bersamaan 1708. So kita pakai inilah. Ini sebagai bukti biasa ini kita buat peringatan untuk satu peristiaran kita ada keluarkan sama ada perak ataupun tu. Dan penabalan yang dikatakan oleh Raja Tua tadi kita anggap sebagai penabalan kali yang kedua pertujuan tahunan. Sebab itu daripada tahun 2009 Kerajaan Terengganu telah merayakan 3 abad Kesultanan Terengganu. Dan satu buku telah dikeluarkan yang berkaitan tentang Kesultanan Terengganu pada tahun 2009 boleh rujuk pada buku itu, buku tebal ini dia duit sini, duit kupang emas orang dulu duit emas banyak ini ialah senarai senarai Sultan-Sultan Terengganu, Sultan-Sultan Terengganu sehingga ke hari ini. Okey, sesi itulah yang dapat saya kongsi bersama tentang Kesultanan awal Terengganu. Memang masih banyak lagi yang perlu kita lakukan untuk kita menulis kembali persejarahan kita. Maka kajian-kajian lanjut perlu kita lakukan, terutama sekali saya kata tadi tentang tulisan-tulisan mungkin yang berada di India, di negara Arab, negara China, dan kita tidak banyak sebenarnya dapat maklumat daripada Jepun sendiri, daripada Jepun. Mungkin ini peluang yang perlu kita buatlah. Mungkin hari ini ada pejabat akib dan sebagainya. Jadi itulah sedikit sebanyak yang saya kongsi, dan kita lepas ni bolehlah kita bersoal jawab apa yang boleh saya jawab, insya-Allah saya jawab. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Yusof di atas pembentangan tadi. Di antara yang menarik hasil daripada pembentangan tadi ialah mengenai batu bersurat. Batu bersurat ni sudah diiktiraf oleh UNESCO sebagai satu bahan warisan yang dikenali sebagai batu bersurat Piagam Terengganu. Dan apa yang menarik daripada situ, kita perhatikan pelaksanaan undang-undang Islam, iaitu undang-undang hudud yang telah pun dilaksanakan di kawasan tersebut pada abad 13 suatu ketika dahulu.